Baik, kembali dalam cerita di Surat Berita. Kalau di segmen pertama tadi, saya bersama dengan Wakil Esrawani di Terengganu, Nur Fazil Ali, yang mana beliau berkongsikan tentang perkembangan semasa sambutan Hari Segitiga Terumbu Karang yang diraikan ataupun yang disambut pada 9 Jun 2022. Kalau ikutkan semalam, beliau berlintas langsung juga untuk membawakan sambutan Hari Lautan Sedunia 8 Jun 2022. Back to back, beliau berceritakan dan juga berkongsi tentang kelestarian laut. Okey, baik, untuk di segmen kedua ini, saya nak bersama dengan rakan saya yang satu lagi ni, yang mana Eton Her membuat satu liputan untuk melihat kepada penganjuran MAHA pada tahun 2022 yang difahamkan temanya security makanan untuk masa depan ataupun food security for the future. Kalau kita ikutkan sektor agromakanan berdepan dengan pelbagai risiko dan juga cabaran di peringkat domestik maupun di peringkat global, malah kesannya juga kita lihat semakin dirasai pada waktu ini. Ini sebenarnya termasuklah apa yang kita sebut sebagai cabaran produktiviti dan juga inovasi pertanian, kos input pertanian, perubahan iklim dan juga ancaman bencana alam dan juga serangan penyakit perosak dan juga tahap adaptasi teknologi dan juga mekanisasi yang rendah. Jadi untuk waktu ini nak tahulah cerita lebih lanjut, khususnya kita melihat kepada MAHA 2022, itu mungkin boleh dikongsikan. Kita tahu beberapa tahun ini tergendala seketika kerana berlakunya pandemik COVID-19. Kali ini telah pun dijanjikan dianjurkan kembali MAHA 2022. Mungkin boleh dikongsikan sedikit sebanyak tentang apa yang perlu kita lihat dan juga beri tumpuan pada penganjuran kali ini MAHA 2022. Etun. Okey, baik, terima kasih Fauzi di studio, dan hari ini sebenarnya saya berkesempatan untuk melihat dengan mata saya sendiri di mana saya sebenarnya berada di MAF Serdang pada pagi tadi, di mana permulaan aktiviti itu, event itu bermula dalam jam 10 pagi macam tu kan. Jadi mungkin ramai yang orang kata dah lama lah tak pergi MAHA kan. So kali ini di mana apa yang istimewanya MAHA 2022 ini, di mana ia dianjurkan secara hybrid, iaitu fizikal dan juga secara maya. Jadi orang ramai boleh datang ramai-ramai pada bermula 4 Ogos sehingga 14 Ogos, pada 11 hari. Ia diadakan 11 hari, jadi macam tak ada isu untuk alamak tak sempatlah nak datang semua kan. Kan Fauzi? Jadi macam orang ramai boleh datang, bawa sanak saudara, bawa kawan-kawan, bawa orang kata jiran pun boleh angkut sekali lah datang MAHA ni. Sebab apa? MAHA ni ada banyak sangat aktiviti menarik, okey? Sebab pada kali ini ia bertemakan macam Fauzi kata tadi, ia bertemakan security makanan, di mana ialah kita dah berdepan dengan pandemik COVID-19 yang hampir 2 tahun dan sekarang kita pun endemik. Walaupun kita endemik, tapi sebab itulah dia orang buat hybrid. Mungkin ada yang macam ada rasa gusar lagi, jadi okey boleh cara maya. Tapi kalau nak lagi advance, you nak lebih explore dekat MAHA ni, korang boleh datang ramai-ramai secara fizikal. Okey, apa yang ada dekat MAHA 2022 ni? Okey, kita boleh cakap adanya agro trade, kita ada agro edutainment, agro lifestyle, agro youth, agro tourism, agro tech dan agro job fair. Dia ada macam-macam kat situ. So macam dekat lebih-lebih kita nak fokuskanlah pada pengusaha-pengusaha ataupun orang kata peniaga-peniaga kecil dekat luar sana, untuk mungkin lebih orang kata advancekan diorang punya perniagaan, mungkin upgrade. Dekat situ banyak yang korang boleh belajar, banyak yang kita boleh dapat ilmu sebenarnya. Okey, dan selain itu juga jangan tak tahu, sebenarnya 1,500 lot ruang pameran ada dekat situ. So jangan ketinggalan. So mungkin satu hari mungkin tak sempat nak explore semua. Sebab itulah dia ada berapa hari kat situ? 11 hari. So korang boleh datang ramai-ramai 11 hari tu. Okey. So selain daripada itu juga sebenarnya apa yang saya boleh katakan kan Fauzi, mungkin korang tertanya-tanya jugalah, mungkin ramai agak-agak berapa agaknya potensi jualan tahun ni, sasaran pengunjung semua berapa kan. So kali ni dia sasarkan 250 juta potensi jualan. And then also dalam masa yang sama 1.1 juta pengunjung disasarkan pada tahun ni di MAHA MAIP Serdang pada tahun 2022 ni. Okey, itu pasal MAHA. Kalau kita nak cakap Fauzi, apa lagi kita nak tahu pasal MAHA ni 2022 ni? So macam kalau kita nak cakap, dia boleh kita sebenarnya MAHA boleh saya nak mencelah sebentar pada trade expo consumer. Okey, itu yang dikongsikan tentang perkara dan juga tumpuan-tumpuan utama di
pesta mahal lah 2022 bagi sesiapa yang pernah mengikuti ataupun pernah join sekali lah Maha 2022. Dia seperti satu festival yang cukup besar, ya, seperti yang dikatakan oleh dikongsikan oleh Eton tadi. Ada beberapa tema-tema yang ditetapkan dan juga lebih kurang dari 1,500 gerai juga ataupun booth-booth disediakan, malah juga diberi tumpuan dan juga beri fokus juga kepada usahawan-usahawan PKS untuk turut serta dalam penganjuran Maha 2022 ini. Tapi yang paling penting, memandangkan kita masih lagi berada dalam fasa peralihan endemik, sudah tentu ada beberapa kekangan tertentu seperti itulah disebabkan dilaksanakan secara hybrid, maknanya secara fizikal boleh dan juga secara online atas maya. Baik, mungkin pada waktu ini tadi dikongsikan 4 hingga 14 Ogos depan dengan sasaran pengunjung 100 pengunjung sehari dengan sasaran jualan 250 juta. Mungkin juga boleh dikongsikan pada waktu ini siapa ataupun organisasi siapa yang terlibat sama dalam penganjuran Maha pada kali ini. Okey Fauzi, kalau kita nak cakap pasal penganjuran, memang tadi saya tengok memang ramai sangat, tak terkira. Jadi saya nak cakap satu-satu tu susah. Kan? Tapi apa Fauzi, yang saya boleh kongsikan hari ini, sebenarnya selain daripada kita cakap pasal Maha 2020, tadi juga sebenarnya Fauzi, saya sempat untuk orang kata dalam sidang media tu bersama Menteri Pertanian dan juga Industri Makanan MAFI, iaitu Dato' Rona Kendi, kan? Di mana Fauzi, kita ada membincangkan, orang kata dia ada mengutarakan mengenai MAFI tidak bercadang untuk pindah Akta Perikanan. Jadi apa yang saya boleh ulas Fauzi, mungkin ini agak serius. Jadi mungkin penonton-penonton di Extra One ni akan macam, oh apa ni Akta Perikanan? Oh aku tak pernah dengar lah macam. Okey, tapi bagi untuk lebih lanjut sebenarnya, kenapa kerajaan tak orang kata tidak bercadang untuk meminda Akta Perikanan 1985 ni? Kerana bagi mereka, bagi kerajaan sendiri sebenarnya, mereka mengatakan akta yang sudah sedia ada ini sebenarnya sudah cukup untuk mengatasi isu ini. Namun jangan lupa, walaupun cukup, tapi sebenarnya kerajaan dan juga dia berharap bagi orang ramai dan juga pihak-pihak terbabit untuk sama-sama orang kata memandang isu ini dengan serius lah, supaya isu ini tidak lagi berleluasa. Jadi kalau kita nak cakap pasal Akta Perikanan ini sebenarnya di mana bagi Dato' Rona Kendi, dia berkata di mana secara asasnya lah sebenarnya kalau kita nak cakap pasal nelayan asing ni, kenapa isu ini terjadi? Kerana perikanan, dikatakan perikanan kita kekurangan kurangnya ikan di Malaysia. Jadi secara asasnya nelayan asing memang tidak dibenarkan sama sekali Fauzi untuk mengawal keuntungan ataupun menangkap tangkapan di Malaysia. Jadi disebabkan itu, adanya pihak-pihak yang terbabit mengatakan kenapa tak adanya Akta Perikanan ini, kenapa tidak di-upgrade. Tapi seperti yang Dato' Rona Kendi berkata, akta sedia ada ini sudah cukup, Fauzi. Apa kata kita dengarkan sebentar apa yang disebutkan oleh Dato' Sri Rona Kendi, iaitu Menteri Pertanian dan Industri Makanan, khususnya melihat kepada Akta Perikanan ini. Akta Perikanan cukup untuk menangani isu itu. It's a matter of penguatkuasaan. Jadi pelbagai agensi dipertanggungjawabkan untuk membuat penguasaan, termasuk Jabatan Perikanan, APMM dan agensi yang lain untuk melaksanakan tugas menguatkuasa melindungi perairan perikanan kita daripada dicerabui. By right, nelayan asing tak boleh masuk dalam kawasan perairan perikanan Malaysia. Dia tak boleh. So kita cuma melesenkan, memberi lesen pelbagai kelas dalam industri perikanan ini kepada orang tempatan. Jadi kalau ada orang asing yang menceroboh di laut perairan perikanan kita, tentu sekali kita perlu tindakan agensi penguatkuasa untuk menghalang mereka.
Okey, untuk mendapatkan artikel lanjut anda boleh terus ke esrawani.com. Ada Etun siarkan ataupun kongsikan kepada anda, khususnya melihat kepada Mafi tidak bercadang untuk meminda Akta Perikanan. Satu lagi artikel yang berkaitan khususnya melihat kepada sidang media yang sama turut diberi perhatian, iaitu satu lagi berkaitan dengan kerajaan mewujudkan lebih banyak pusat pengumpulan hasil agro makanan negara, dan ini juga dipetikkan daripada apa yang disebutkan oleh Menteri Pertanian dan Industri Makanan Mafi, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Mungkin boleh dikongsikan sedikit apa yang diberi penjelasan oleh Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Kita dengarkan dahulu. So sebab tu pelbagai langkah dibuat oleh kementerian. Kita mewujudkan pusat pengumpulan, beratus pusat pengumpulan yang telah diwujudkan di seluruh negara ini, semata-mata untuk mengurangkan pengaruh orang tengah. Kita juga menggalakkan perniagaan atas talian untuk pengeluar menjual hasil direct kepada pengguna. Itu merupakan antara langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk mengurangkan pengaruh orang tengah. Okey, itu mungkin lebih kurang daripada 2 atau 1 minit ini. Mungkin boleh kongsikan apa yang perlu kita faham tentang lebih banyak pusat pengumpulan hasil bagi sektor agro makanan negara akan diwujudkan. Okey, baik Fauzi. Mungkin apa yang saya boleh kongsikan kepada penonton di luar sana, di mana sebenarnya kalau kita nak cakap pasal kenapa kerajaan ingin mewujudkan lebih banyak pusat pengumpulan hasil ni, ianya kerana sebenarnya isu ni bukanlah isu baru, Fauzi. Jadi kerajaan sebenarnya sekarang ni mereka ambil inisiatif untuk lebih berwaspada ataupun lebih orang kata alternatifnya untuk menjaga kebajikan rakyat dan juga orang ramai. Jadi macam apa yang boleh saya katakan, ini dilaksanakan susulan daripada kenaikan harga barang yang orang kata sering berlaku, di mana tindakan orang tengah ni memanipulasi situasi ini menyebabkan keuntungan itu dikaup lebih oleh pihak yang tidak sepatutnya, Fauzi. Jadi oleh kerana itu kerajaan mengharapkan situasi ini dengan alternatif yang akan dilaksanakan ini serba sedikit akan dapat banyak membantu pihak-pihak yang terbabit. Okey, jadi dan akhir kata apa yang saya boleh katakan dan saya boleh kongsikan di sini, itulah dia isu-isu semasa yang seharusnya penonton Esrawani untuk ambil lebih tahu dan mendalam, dan juga jangan lupa datang ke Maha pada 4 Ogos hingga ke 14 Ogos ini, 11 hari, jangan lupa. So itu saja Fauzi perkongsian saya pada hari ini. Okey, baik, terima kasih Etun Hir yang berkongsikan. Sempat lagi beliau promote untuk anda semua untuk datang ke Maha 2022, dan seperti dimaklumkan tema untuk Maha 2022 pada tahun ini bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Terima kasih Etun Hir, dan kepada anda mungkin nak dapatkan artikel lanjut dan juga berkaitan tentang apa yang disebutkan oleh Etun Hir dan juga dikongsikan oleh beliau seperti tadi, anda boleh terus ke esrawani.com. Ada artikel dan juga mikro konten yang kami sediakan dan juga kami muat naik di platform kami. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebelah Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.